pengajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita akan masuk kepada bab yang baru. Penulis ini mengatakan Fadilatut Ta'allum. Fadilatut Ta'allum. Ini adalah bab berkenaan dengan kelebihan belajar. Sebelum ini kita membicarakan tentang kelebihan ilmu. Maka sekarang ini beliau akan membicarakan tentang kelebihan belajar. Maka beliau mengatakan ammal ayatu fa qawluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa qawluhu azza wa jalla fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yani beliau menukilkan ayat daripada Al-Quranul Karim berkenaan dengan kelebihan belajar. Pertama sekali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini daripada surah Taubah ayat 122, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Yani ayat ini menerangkan kewajiban bagi sesuatu masyarakat untuk mengkhususkan satu kumpulan untuk mendalami ilmu agama supaya mereka dapat kembali dan menjalankan dakwah. Yani di sini para ulama kita mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sekiranya kita ada masyarakat dan kesemua orang dalam masyarakat itu jahil, apa yang akan berlaku? Semua orang Islam dalam masyarakat itu akan menanggung dosa. Mesti ada orang alim di dalam sesuatu masyarakat. Mesti ada seorang yang dapat mengeluarkan fatwa, seorang yang dapat melakukan isyihad dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya semua jahil sebagai misal, ataupun tidak ada ulama yang sampai kepada martabat yang dapat menjawab kemusykilan-kemusykilan agama, maka ini menyebabkan semua di masyarakat menanggung dosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Maka di sini menunjukkan kepentingan tafaqquh fid din. Kita ada perkataan ini. Perkataan ini tafaqquh. Kita juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Biasa kita terjemahkan begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya al-fiqh. Asal dari perkataan fiqh maksudnya kefahaman. Kefahaman di dalam agama. Maka dia membawa makna umum. Sama ada kita membicarakan agama dalam segi akidahnya, dalam segi fikihnya, dalam segi tasawufnya dan cabang-cabang ilmu yang lain, ataupun kita mengatakan dia adalah kefahaman bagi ilmu fikih itu sendiri. Maka ini adalah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memberikan seseorang muslim kefahaman di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan dakwah dan memastikan pada tiap-tiap masa ada manusia-manusia yang menyibukkan diri mereka dalam mendalami ilmu agama. Sebab ini adalah kewajiban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan juga memudahkan generasi kita untuk sama-sama kita dapat menimba ilmu yang manfaat dan dapat kita menjalankan hukum fardu kifayah ini di dalam memahami agama, mengamalkan agama dan menyampaikan agama. Selepas itu beliau menukilkan ayat yang kedua. Ayat ini daripada surah An-Nahl. Ayat 43, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahla dzikri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu tidak mengetahui sesuatu, maka tanyalah kepada ahlinya.
kalau kamu tidak mengetahui. Maka ayat ini menjadi dasar dalam Islam yang mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mengetahui sesuatu dalam satu bidang, maka ia adalah kewajipan ke atas kita menanyakan kemusykilan itu daripada ahli dalam bidang tersebut. Dan ini bukan saja khusus dalam urusan agama, bahkan dalam semua urusan. Al-Quran memberikan kepada kita kaedah, prinsip, yang mana kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tanya kepada ahli. Kita kalau ada masalah yang ni dalam kesihatan, maka kita menanya kepada doktor. Kita kalau sakit dan kita tidak pergi mekanik. Tapi kalau kereta rosak ataupun motor rosak, kita tanya kepada ahlinya, kita pergi mekanik. Sebab mekanik ini dia ahli, dia tahu apa masalah ni. Kalau kita sakit, ini kita tanya kepada doktor. Kalau kita nak membina rumah, kita pergi kepada ahlinya, orang yang ni, yang dah biasa, yang dibina rumah, yang telah belajar dan sebagainya. Jadi kalau kita menanyakan kepada ahlinya, insya-Allah kita dapat selesaikan masalah kita. Tapi masalahnya kalau sekiranya kita tanya bukan kepada ahlinya, maka dia dapat menimbulkan masalah ini atas masalah, yang di atas ini masalah. Maka Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi pernah ada satu kisah yang disebutkan, tapi wallahu alam, ini tidak diketahui sama ada kisah ini betul-betul berlaku ke tidak. Pernah yang ini seorang yang ini raja, dia ini tentera Mongol. Yang ini Mongol ini apabila dia masuk dalam negeri Islam, dia menindas orang Islam. Jadi selepas itu, raja ini dapat berita ada seorang ulama dalam sebuah ini daerah. Dia mengatakan Al-Quran ini, dalam Al-Quran semua kemusykilan ada jawapannya dalam Al-Quran. Jadi raja Mongol ini mengatakan, ini macam mana ini? Bagaimana orang ini boleh mengatakan sedemikian? Semua ini masalah dalam Al-Quran ada jawapannya. Jadi dia tak puas hati. Dia mengatakan kepada tentera dia, tangkap ini orang. Sebab ini dia mengatakan Al-Quran di dalamnya yang ini ada jawapan yang ini bagi semua yang ini kemusykilan. Jadi apabila orang alim ini dia ditangkap, dia dibawa di hadapan raja Mongol ini. Dia bukan Islam. Raja ini bukan Islam. Jadi dia pun menanyakan kepada orang ini. Dia mengatakan, kau yang mengatakan Al-Quran, dalam Al-Quran ada jawapan bagi segala kemusykilan. Dia mengatakan, ya betul. Baiklah, sekarang kau ajarkan kepada aku bagaimana nak buat roti daripada Al-Quran. Jadi Raja Mongol mengatakan, aku berikan kepada engkau 3 hari. 3 hari untuk engkau mendatangkan kepada aku jawapannya. Jadi orang ini pun balik. Keesokan harinya dia datang, ini dia membawa seorang tukang roti. Jadi raja menanyakan kepada orang ini, kenapa kau bawa orang tukang roti ini? Aku menanyakan apa yang di dalam Al-Quran ini yang ada menerangkan tentang bagaimana nak membuat roti. Maka orang alim ini dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yani Al-Quran ini mengatakan, kalau kamu nak mengetahui sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Maka kau menanyakan aku tentang yang buat roti, sekarang aku membawa yang ahlinya, yakni membuat roti. Ini adalah daripada kisah yang mana menerangkan bahawasanya Al-Quran ini menerangkan kepada kita prinsip bagaimana kita nak mendapatkan solusi bagi masalah yang kita menghadapi. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah dalam sesuatu perkara, carilah kepada ahlinya, usahakan atas asbab. Jadi sebab Islam ini memerintahkan kita usahakan atas yakni asbab. Tetapi kita meletakkan keyakinan kepada siapa? Bukan kepada asbab dan bukan kepada ahli, tetapi kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah daripada prinsip di dalam agama Islam. Kita baca sikit lagi ya. Maka Imam Ghazali dalam bab ini menukilkan hanya 2 ayat Al-Quran. Selepas itu dia menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa ammal akhbar fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman
salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini biasa kita dengar tentang kelebihan belajar. Yani Nabi SAW ini bersabda, barang siapa mengambil satu jalan yang mana dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan memasuki syurganya. Itu sebab ini para ulama kita mengatakan mempelajari ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keredaannya adalah jalan menuju kepada syurga. Dengan syarat yakni seseorang itu ada ikhlas, dengan syarat yakni dia menggunakan yakni ilmunya dalam perkara-perkara yang diridai yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini sahaja. InsyaAllah kita akan meneruskan pada pengajian kita yang akan datang. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.